Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat muliakan Allah Ta'ala, tamanya dan selamanya, marilah kita bersama mengafatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam dan juga ihsan daripada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa dan juga nafas yang masih keluar masuknya. Kita diizinkan untuk berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi dikurniakan nikmat dipilih sebagai tetamu-tetamu Allah, dipilih sebagai penuntut-penuntut ilmu. Ya, kita berada dalam perkara-perkara kebaikan. Ini antara nikmat-nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita sebut ni jadikan kita semakin dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Kifayatul Awam, karangan Syekh Muhammad Fudali rahimahullah ta'ala. Hari ini kita akan masuk muka surat 140, iaitu fasal yang ke-50, Allah itu jaiz dilihat di akhirat. Maksudnya Allah itu harus dilihat di akhirat. Jadi sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم آمين. اللهم ارزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النية والأعمال. Tuan-tuan sihat ya? Alhamdulillah. Baik. Malam ni kita nak bincang, kita dah lama dah kita bincang tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Kita dah sebutkan pada bulan lepas. Dan hari ini kita nak masuk tentang satu lagi perbincangan para ulama-ulama tauhid, ya. Khususnya dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu berkaitan adakah Allah Ta'ala itu boleh dilihat ataupun tidak, ya, di akhirat, bukan di dunia, di akhirat. Di dunia ni memang tak boleh nampak dengan kepala mata kita, ya, kerana dunia ini tempatnya mahdud, terhad, ya. Dan juga ulama, ya, menyebutkan bahawa melihat Allah Ta'ala di akhirat itu pun bukanlah seperti mana kita melihat barang-barang dunia. Disebut dengan bahasa yang cukup menjaga adab, cukup sopan, iaitu melihatnya dengan bila kaif, tanpa bagaimana. Tak boleh cerita bagaimana. Bagaimana ni dunia je, ya, sebab benda ni kita nampak dah. Bahkan barang-barang akhirat, benda-benda akhirat pun kita tak tahu bagaimana sebenarnya. Yang dinamakan syurga, yang dinamakan neraka, yang dinamakan pahala, dinamakan dosa, itu ghaib, tak nampak. Ya, kira-kiranya kita nampak kelak di mana, di akhirat, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi ad-darain amin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan antara perkara yang wajib untuk kita i'tiqadkan, anna Allah Ta'ala yajuzu an yura fil akhirah, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yajuz, harus untuk dilihat fil akhirah, di negeri akhirat nanti, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ya. Di anna Allah Ta'ala 'allaqa
ru'yata 'ala istiqraril jabal fi qawlihi ta'ala fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kerana Allah Ta'ala telah menghubungkan ru'yah. Ru'yah ni maknanya melihat, ya. Melihat itu ala istiqraril jabal, ya, atas tetapnya gunung, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa AS minta kepada Allah untuk melihat Allah, ya. Maka Allah Ta'ala kata fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Katanya firman Allah Ta'ala dalam Quran, maka jika tetap gunung itu pada tempatnya, nescaya engkau akan melihatku. Maksudnya engkau melihatku. Wa istiqrarul jabal jaiz, dan tetap kekal gunung itu adalah harus bagi Allah. Fayakunul mu'allaqu alaihi min ru'yati jaiz, ya. Maka jadilah apa yang dihubungkan atas perkara tadi, banyak atas ru'yah tadi juga adalah jaiz. Ini sesuatu yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna al-mu'allaqa 'ala al-jaiz jaizun. Karena sesuatu yang berhubung, yang berkait pada sesuatu yang harus, jaizun, maka hukumnya harus, ya. Itu cerita yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Lakinna ru'yatuna lahu ta'ala bila kaif. Dia sebut. Akan tetapi kita melihat Allah itu bila kaif. Apa kaif tu bagaimana? Kalau kita tanya orang apa khabar, kita kata kaifa haluka. Kaif tu maknanya bagaimana keadaan kamu, ya. Bagaimana keadaan kamu, ya. Jadi kaif itu maknanya bagaimana. Bagaimana sesuatu yang nak digambarkan itu ditanya bagaimana, bagaimana kesihatanmu, ya. Seolah-olah ada gambaran yang kita tak tahu. Itu bagaimana. Maka kata ulama, lakinna ru'yatuna lahu ta'ala bila kaif. Akan tetapi melihat Allah itu tanpa bagaimana, maknanya tak tahu bagaimana cara dia itu bagaimana. Sebab tu cara-cara dipanggil kaifiat. Kaifiat sembahyang sunat apa contoh, kaifiat puasa, kaifiat solat jenazah contoh dia, dipanggil kaifiat, cara bagaimana. Kaif tu maknanya bagaimana. Tapi melihat Allah bila kaif, tanpa bagaimana, tanpa ada keadaan tu tak tahu macam mana. Ai laysat ka ru'yati ba'duna ba'dha, bukanlah seperti kita melihat sebagian kita dengan yang lain. Fala yura ta'ala fi jihatin, dan tidak kita melihat Allah kelak itu dengan satu arah, maknanya ada jihah, ya, bukan begitu. Tapi kata melihat macam mana Ustaz? Bila kaif, tak tahu macam mana. Tiada keadaan tu, tak ada, ya, tiada arah tertentu. Wala bilaunin, dan bukan ada Allah Ta'ala tu dalam bentuk sesuatu ataupun ada warna dan sebagainya. Ada jisim. Laun tu maknanya warna, tapi menunjukkan sesuatu yang berjisim. Wala yura ta'ala jisman tanazzaha Allah ta'ala an dhalika 'uluwan kabira. Ya, tak ada kita melihat Allah itu ada pula warna-warninya ataupun dalam bentuk jisimnya, kerana apa dia? Tanazzaha Allah ta'ala, maha suci Allah daripada segala benda tadi, dan sifatnya 'uluwan kabira. Allah Ta'ala itu sifatnya apa dia tuan-tuan? Ulu, yang maha tinggi. Maknanya tiada yang menandinginya. Sebab tu agama Islam itu ya'lu, paling tinggi, tinggi, wala yu'la alaih, dan tak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Kalau agamanya saja wajib ditinggikan, apa lagi? Ya, apa lagi pencipta kita yang, ya, menetapkan syariat itu. Jadi itu sifat Allah SWT yang tidak boleh digambar-gambarkan, ya. Wa nafar ru'yata lillahi ta'ala al-mu'tazilah, usaha 141. Dan orang bangsa Mu'tazilah itu, kelompok Mu'tazilah itu, qabbahahumullahu ta'ala, mereka, ya, memburukkan Allah ataupun meniadakan, mengatakan apa dia kata, nafar ru'yata lillah. Mereka itu mereka itu mengatakan bahawa tak ada melihat Allah ni ke akhirat. Ini pendapat Mu'tazilah.
wahya min aqaidihim az-za'ighah. Inilah akidah-akidah mereka yang sesat, al-batilah, yang batil. Kena tolaklah. Ya. Wa min aqaidihim al-fasidah, dan daripada akidah-akidah mereka yang rosak, akidah mereka kepercayaan. Bahasa canggih kita panggil ideologi lah. Pemikiran kita panggil, ya. Bahasa lama dia panggil aqaid, simpulan-simpulan. Maknanya kepercayaan mereka yang rosak itu aidan juga apa bendanya, qauluhum, seperti kata-kata mereka, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, yakhluqu af'ala nafsih, hamba itulah dia yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Maknanya hari ni kita makan, minum, kita sembahyang, kita pergi mengaji ni, ini semua kita yang buat. Betul ke tak betul? Macam mana ni tuan-tuan? Lama dah mengaji dengan saya, tak yakin pula. Kita sembahyang, kita sedekah, kita minum, kita nikah, ini siapa punya kerja ni? Siapa yang bagi usaha tu? Tuan-tuan boleh tak duduk sini mengaji kalau tak kerana izin Allah? Tak boleh. Pakat balik lepas sembahyang. Allah izin, Allah pilih. Ni hari ni dia duduk sini mengaji. Ya. Kita punya usaha, kita hanya ada ikhtiar, pilihan. Allah bagi pilihan. Ketika kita pilih untuk tujuan yang A, Allah akan lorongkan A. Kita memilih tujuan B, Allah lorongkan B. Itulah adilnya Allah. Ya, dibaginya kita pilihan. Ya, kamu pilih yang betul, betul lah dia. Kamu pilih yang tak betul, tak betul lah dia. Jadi yang tak betul tu siapa? Allah ke kita? Kita lah. Kena akui pilihan tu dari kita. Tapi bila mana kita pilih, ketika itu Allah akan melurungkan kepada pilihan kita. Sama ada pilihan yang kita pilih itu diredai oleh Allah, ya, ataupun tidak diredai oleh Allah. Minta lindung dengan Allah daripada perkara yang Allah tidak ridha. Ya. Baik, Allah SWT. Jadi kata Mu'tazilah, apa kata dia tadi? Mereka makhluk itu, hamba itu, merekalah yang melakukan perbuatan mereka sendiri. Wa li ajli qawlihim hadza yusammuna bil qadariyah. Ya. Dan kerana perkataan mereka itu, maka mereka itu juga dinamakan satu kelompok namanya Qadariyah. Qadariyah ni kan apa? Di annahum yaquluna bi anna af'al al-'abd bi qudratihi. Kerana dia mengakui bahawa perbuatan hamba itu dengan apa? Dengan perbuatan dia sendiri. Ya. Dulu ada cerita macam mana ulama ahli sunnah wal jamaah ni dia nak bagi sedar kepada ulama Mu'tazilah yang salah faham tentang akidah. Dulu saya pernah cerita, saya ingat masa kita baca Aqidatul Awam, ya. Jadi ulama Mu'tazilah ni dia dah berumur dah. Dia berkenan dah dengan seorang perempuan ni. Rupanya perempuan ni adalah anak seorang ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila berkenan ni, nak menikah lah. Dia nak apa? Menikah. Bila nak menikah, ayahnya jumpalah dengan ayah dia, kan. Tanya nak menikah dengan anak ni, comel tengok ni. Jadi ayah ni tak bagi. Tak boleh ni, salah akidah ni, tak boleh nikah ni. Takut nanti sian ke anak. Ya. Islam tak salah faham tu. Bahaya. Jadi anak tu kata tak apa ayah. Tak apa, saya akan betulkan dia nanti. Saya akan betulkan pemikiran dia. Maka bernikahlah anak ulama ahli sunnah wal jamaah tadi dengan ulama Mu'tazilah. Bila malam pertama, ya, anak tadi pun jumpalah dengan suami dia. Suami dia ni siapa tadi? Ulama Mu'tazilah dia lah. Dia dah berusia dah. Mungkin dah uzur lah waktu tu. Dia kata, abang, malam ni saya nak bersama dengan abang 100 kali. Kata. Berkurang macam tu lah. Suami dia kata, 100 kali. Kata. Ya. Kamu tahu tak abang ni umur berapa dah? Berapa umur? Dah berusia lah waktu tu.
dah tak mampu. Lah ni pun yang muda-muda pun tak mampu dah. Jangan cerita yang dah berusia. Ya. Jadi terkejutlah si suami tadi bila isteri tu cakap macam tu. Dia fikir dah macam mana. Mampu ke tak mampu? Jadi anak perempuan tadi, isteri dia kata, abang dia kata, bukankah pendapat abang sendiri yang mengatakan bahawa hamba itu boleh mencipta usahanya sendiri. Jadi abang boleh tentukanlah abang nak berapa kali. Akhirnya suami dia tersentak. Itu juga. Jadi kemampuan tu siapa yang bagi? Allah bagi. Allah bagi. Kita pun tahu kemampuan kita boleh ke tak boleh. Sebab itulah usaha itu sebenarnya juga datang daripada Allah. Ketika kita memilih itu, kita memilih untuk usaha itu, maka Allah lorongkan kepada usaha itu. Juga sebagai ulama kata itu nama taufik. Apa namanya? Taufik. Allah memberi jalan bagi hamba itu setelah dia memilih pilihan dia. Dia beri lorong. Dengar azan Allah Akbar, Allahu Akbar, hati kita pun kata pergi masjid. Ketika itu iman kita kuat, pergi masjid. Semayang, majlis ilmu. Allah lorong senang. Allah bagi. Terus kita pergi mandi, pakai baju, siap makan dah. Ya, terus sampai masjid. Teruslah kita semayang macam masjid, kita rasa macam kita yang pergi, kita yang kuat. Sedangkan di situ Allah membimbing. Kita tak sedar benda tu. Ya. Itu contoh. Ini kisah dulu kita panggil apa? Akhirnya ulama Mu'tazilah tadi bertaubat. Dia jumpa dengan Pak Mentua, dia kata saya bertaubat daripada tempat saya ni. Bertaubat dia. Sebab itulah kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni kerana kita duduk di tengah-tengah itu. Ya. Kita tidak mengatakan bahawa usaha itu datang daripada diri kita, bahkan kita mengatakan bahawa kita memilih usaha itu pun atas pilihan Allah. Dalam waktu yang sama Allah jugalah yang mempermudahkan usaha itu. Ya, kerana tiap-tiap sesuatu itu dia ada sebab-sebab dia. Tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan kena kerja. Kan? Tak cukup kita berdoa saja, duduk atas tikar sejadah, ya Allah bagilah aku kekayaan. Duduk aja begitu, tak jadi usaha. Sebab tu apa kita panggil bagusnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dia letak tengah-tengah. Kita jadi selamat. Kita jadi selamat di situ. Dan ada pula akidah yang hanya serah kepada Allah. Tak payah usaha, rezeki ni memang Allah bagi sungguh kata dia. Payah. Akidah kata Allah bagi sungguh rezeki itu betul. Tetapi Allah juga yang menyuruh kita berusaha. Sebagai jalan apa? Patuh pada dia. Allah suruh usaha saja. Rezeki itu Allah yang bagi. Allah suruh kita buat baik saja. Yang membalasnya dia, bukan makhluk. Itu kena faham tu. Ya. Allah suruh kita buat baik, betul tak? Apa tujuan kita buat baik? Tujuan buat baik pada suami, pada isteri, apa tujuan dia? Bila anak ada kecil kita buat baik ni, apa tujuan dia? Jenuh hidup tak ada tujuan. Tujuan dia apa? Adakah nak dibalas jasa kita? Tak Ustaz, tapi nak. Itu kita lah. Apa tujuan kita buat baik pada keluarga kita? Itu je. Tak ada lain dah. Allah suruh kita buat. Itu namanya orang taat. Disuruh buat baiklah, walaupun suami itu macam tu perangai dia, walaupun isteri tu, anak tu macam tu, tetap dia berbakti. Itu namanya taat dia. Taat dia tu nampak aja macam makhluk kepada makhluk, tapi sebenarnya taat itu kepada Allah. Sama juga kita kerja. Kenapa kerja? Nampak aja macam cari duit. Hakikatnya kita kerja tu sebab Allah suruh kerja. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila habis kamu sembahyang, ni surah Jumaat kan. Fantashiru fil ardh, keluarlah pergi. Tebalah atas muka bumi ni. Wabtaghu min fadlillah, cari daripada kelebihan Allah. Pergi cari rezeki sana. Nanti Allah yang akan menyampaikan kepada rezeki. Sebab tu tak ada istilah tak ada rezeki, tak ada. Rezeki tu ada.
cuma belum sampai ataupun dah sampai. Saya kerja dah Ustaz 10 tahun. Apa yang saya nak tak dapat lagi Ustaz. Memang belum masa dia. Belum masa dia. Kalau dah sampai masa, rezeki tu tak boleh ditolak dah. Ya. Sebab tu kena faham tu kita usaha tu kerana pertama patuh perintah Allah. Baru kita tak kecewa. Kenapa hidup ni orang senang kecewa? Sampai sekarang kan, kecewa sikit terjun, kecewa sikit keluar tangan, kecewa sikit gantung diri. Kan baru ni ada berita kan, doktor gantung diri. Lepas main duha pula tu. Berita tu lah, Allah alam di mana tak tahu. Ya, sedih lah. Gaya-gaya tu macam orang kita, Allah alam. Ya. Baca Allah sedih, dah lepas sembahyang kenapa ambil keputusan macam tu. Ya. Patutnya dah sembahyang tu dia dapatlah tahu sebenarnya hakikat tu Allah Taala bagi ketenangan Allah bagi. Sepatutnya. Iyalah, tu memang dah takdir dia. Macam nak bagi tahu, kita kerja, kita buat baik, itu semua kerana tunduk kita pada perintah Allah. Secara zahir macam nampak cari dunia, tapi sebenarnya kita ni patuh pada Allah. Itu. Itu sebenarnya. Bela anak daripada kecil, beli susu, sekolah bayar. Dah besar anak tak dengar cakap. Kecewa kan? Dia Ustaz, anak saya perangai macam ni. Semua orang sedih. Sebab apa? Kita buat tu, kita nak sesuatu daripada makhluk. Memang tak dapat apa tu. Tak dapat. Tapi kalau kita buat semata kerana Allah, tengok macam mana Allah memberkati anak tu. Sebab tu sepeh dia bila kita buat baik, ya, Allah pasti balas walaupun di dunia. Allah balas dunia lagi Allah balas. Dia jadi satu sifri, satu nizam, peraturan. Dunia ni biasa dia, kebiasaan dia. Orang makan kenyang, betul tak? Orang haus minum air kilah haus. Kita buat baik pada anak, kelak anak tu lah buat baik pada kita. Tapi tak semua begitu. Tapi kebiasaan. Ikutlah kebiasaan tu. Biasanya orang kerja dapat duit tak? Dapat duit, dapat upah. Biasa dia macam tu. Kena ikut kebiasaan tu. Ya, sebab kita mengambil sebab sebagainya tu kerana kita juga menurut perintah Allah Ta'ala. Itu kena faham sungguh-sungguh. Ya, kena faham sungguh-sungguh. Harap kasih sayang suami. Dapat tak kasih sayang suami? Tak berani nak jawab tu. Harap bahagia dari isteri. Dapat tak? Saya kahwin ingat makin bahagia, makin kena sumpah lagi banyak Ustaz. Kena bebel dengan isteri. Dapat tak bahagia yang kita nak? Tak dapat. Kecuali kita cari bahagia itu daripada Allah. Kita tengok isteri bebel pun Allah suruh dia bebel. Bahagia tak? Bahagia. Tahulah dia ni daripada Allah. Ya. Dapat suami perangai pula tak semegah, sikit panas baran, marah. Allah ni Allah bagi suami aku ni banyak tambah pahala. Allah peluk cium suami, I love you. Marah lagi bang, marah. Memang saya bahagia bang, marah. Ada tak isteri macam tu? Susah kita nak dapat. Kalau dia nampak bahagia itu datang daripada Allah, selesai. Selesai. Jangan cari apa daripada makhluk. Cewa. Cari sesuatu, carilah apa yang kita nak dapat dekat dunia ni, carilah, haraplah daripada siapa? Allah. Allah cukup dah. Kita akan bahagia walaupun makhluk itu kurang, kita akan bahagia. Ya. Itu realiti yang kadang-kadang hari ini orang tak faham. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian ada pula satu taifah, satu kelompok. Sumiyati taifatul qailuna bi anna al-'abd majburun 'ala al-af'al. Ada pula satu kelompok ni kata hamba itu majbur. Apa majbur ni? Terpaksa. Terpaksa atas perbuatan yang dia lakukan. Terpaksa lah, ada Allah takdir dia buat macam mana. Seolah-olah Allah tak memberi pilihan sikit pun. Maka golongan tu dipanggil apa? Allati yaf'aluha bil jabariyah. Golongan tu dipanggil dengan golongan jabariyah. Jabar ni maknanya jabar lah, kena paksa. Ya, kena paksa.
wa hiya aqidatun za'i'atun aidan. Maaf, za'iratun aidan, itu juga adalah akidah yang sesat. Ya. Kenapa buat dosa ni? Dah takdir sudah buat macam mana? Dia pening ni. Ya. Kenapa pergi curi tu? Dah Allah takdir saya mencuri. Ustaz nak cakap macam mana? Sebentar. Dia kata kat kita pula. Dia nak menyalahkan Allah tu. Kenapa tak bagi nafkah pada isteri? Takdir Ustaz. Allah dah takdir saya tak ada duit. Macam mana? Nampak. Ini golongan-golongan apa kita? Jabariyah. Golongan ni dia tak ada orang panggil. Tapi apa nama ni? Pemikiran dia tu. Kan? Orang ni pemikirannya berbeza-beza. Parti politik pun beza-beza. Apa lagi pemikiran akidah dia. Lepas tu kita nak luruskan, duduk bawah satu akidah, namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak bendera apa pun sila. Akidah kena betul. Ya. Akidah kena betul. Jangan salah akidah. Itu kena jelas. Ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga golongan Jabariyah itu dinamakan juga sebagai akidah Jahamiyah. Dinisbahkan kepada pemimpinnya yang bernama Jaham bin Safwan. Berdasarkan pendapat mereka tentang keterpaksaan hamba, maka menurut mereka hamba itu seperti bulu yang digantung di ular. Macam bulu terbang begitu. Ya, macam dia seorang-seorang melayang, tak tahu nak buat apa. Macam-macam tak ada pilihan dalam hidup. Tak ada. Allah Ta'ala tu maha adil. Ya. Kalaulah Allah Ta'ala itu menjadikan, maknanya contohlah kita ni, akidah yang sesat tadi tu kata semua benda ni terpaksa ikut je lah. Maknanya hidup ni apa jadi? Adil tak Allah letak syurga neraka? Dia jadi tak adil pula. Awak akan berdebat dengan Allah. Ya Allah, kenapa masukkan kami dalam neraka? Kami nak pada kebaikan, tapi kau mentakdirkan kami kepada keburukan. Takut gitu pula. Sebab tu Allah tak jadikan kita begitu. Allah Maha Adil, dia bagi kita buat pilihan. Pilihan letak mana? Dalam. Kamu pilih mana? Rahmatnya Allah ni bila kita pilih saja, ada dah takdir. Kamu pilih A, ni jalan dia. Kamu pilih B, ni jalan dia. Kamu pilih C, ini jalan dia. Ya. Itulah keadilan Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Seperti bulu tadi, dia akan condong ke barat, dan jika angin bertiup ke barat, dia akan ke barat. Jika ke timurlah dia. Ini dah akidah yang apa tadi? Batil. Akidahnya tak tepatlah, tak betul pun akidah itu. Seterusnya khilaf masalah perbuatan hamba. Khilafnya banyak ulama berbeza pendapat. Ya, kita nak ambil pendapat ahli sunnah wal jamaah. Sebab tiap-tiap golongannya ada ulama dia. Ya, ada ulama. Maknanya zaman dulu, walaupun mereka itu ada ulama, ilmu ulama lah. Tapi bila ideologi pemikiran akidah tu salah, tetap salah. Walaupun alim pun. Betul ada orang ada PhD ke apa, tapi salah pula memahami akidah, tak kira dah betul lah. Salah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal haqqu anna al-'abd la yakhluqu af'ala nafsihi wa laysa majbur. Wa laysa majbur. Tengok syarat 142 tu, tengok matan. Dan yang benar itu adalah anna al-'abd la yakhluqu af'ala nafsihi. Sungguhnya seorang hamba itu dia tidak mencipta perbuatannya sendiri, walaysa majburan, dan dia bukanlah terpaksa juga. Bal inna Allah Ta'ala yakhluqul af'ala sadirata min al-'abd ma'a kaunil 'abdi lahu ikhtiyarun fiha. Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang timbul dari hamba itu. Apa contoh perbuatan yang timbul? Contoh kita haus, Allah gerakkan kita nak buat apa? Minum air. Ni kita perbuatan saya minum air tadi yang cipta siapa? Allah cipta.
Dah ada dalam takdir Allah dah. Dia ni minum air pukul sekian saat sekian masuk berapa banyak air dalam dia. Tu semua dah ada rekod dah Allah Ta'ala. Jadi pasti terjadi tak? Pasti ya. Tapi kalau saya tahan, saya pilih tak nak minum lah. Lepas kuliah kan baru minum. Macam mana takdir dia? Takdir dia nanti lepas kuliah baru minum air. Macam tu pula. Maknanya Allah ikut kita, Allah tak ikut kita. Allah takkan ikut kita. Itu dah memang ketentuan daripada Allah. Cuma pilihan tu Allah bagi. Allah Ta'ala letak pilih. Allah Ta'ala lah yang menciptakan perbuatan sadirah yang timbul daripada hamba itu. Minal abad ma'a kaunil abad lahu ikhtiyarun fiha. Ya. Beserta hamba itu juga memiliki atau mempunyai ikhtiyarun, satu pilihan. Ya. Maknanya pada dia punya usaha dia. Nampak sikit. Dengan demikian dalam hal perbuatan hamba itu terdapat 3 golongan. Ini ada 3 pendapat ni. Pertama, Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa hamba itulah yang menciptakan perbuatan dirinya. Maknanya kita minum air ni semua kita buat belaka lah. Ya. Tapi paling pelik, nafas. Boleh tak kita buat sendiri? Nampak? Itu je dah membatalkan akidah mereka. Boleh tak kita rasa kita tak nak bernafas begini? Boleh tak? Tak boleh. Allah tulis dah. Takdir dah dia ni hidup lagi. Kita kata saya nak tahan nafas. Tetap hidup. Tetap juga hidup. Ya. Itu aja dah menolak sebenarnya pendapat mereka. Pendapat Mu'tazilah itu menunjukkan kekuasaan seorang hamba secara mutlak dalam hal-hal perbuatannya. Golongan ini dinamakan dengan Qadariyah. Satu contoh saya bagi lagi. Kalau kita kata usaha ni datang daripada kita, nescaya rezeki juga datang daripada kita. Sebab kita yang menentukan. Maknanya kita mengatakan siapa yang usaha banyak, pasti rezeki dia banyak. Betul tak? Kalau ikut formula ni lah. Ya. Pasal siapa yang tak usaha, dia tak ada rezeki. Senang ceritanya begitu. Ya. Tapi kalau kita tengok hidup ni, lain pula. Orang yang tak berapa nak usaha pula banyak duit dia daripada kita. Kita yang usaha banting tulang, duit tak berapa nak banyak. Boleh. Betul tak? Kan? Tuan-tuan dengan isteri, mana lagi banyak duit? Isteri. Masa dia duduk rumah lipat kain, cukup bulan bang. Terus ceng masuk akaun. Awak tahu apa pun duduk rumah masak. Dah saya yang jaga abang. Abang bos saya big boss. Maknanya duit dia lebih banyak daripada kita. Tuan-tuan nak pinjam duit siapa? Isteri juga. Nampak dia macam tekun mengaji, sembahyang. Nampak lingkungan tu kehidupan dia. Walaupun dia sibuk. Tapi Allah jamin rezeki. Kita kerja peluh ketiak basah tak sempat nak lelap pun. Balik pun tak mandi tidak ni pergi surau masjid kan. Penatlah ustaz kerja. Tapi itulah duit kita. Orang lelaki ni kalau buka dompet berapa keping duit dia. Betul tak? Tak cukup je, yang pinjam ya. Tak cukup je, yang pinjam. Kita orang lelaki kan. Baik, itu contoh, nak bagi contoh senang untuk kita faham. Kedua, golongan Jabariyah yang mengatakan bahawa hamba itu terpaksa dalam segala perbuatannya tanpa ada sedikit pun kemampuan untuk berusaha dengan dirinya sendiri. Dan hamba itu tidak ubah seperti bulu yang ditiup angin, betapa lemah dan terpaksanya. Ya? Jadi pendapat yang kita sebut apa tadi? Golongan Jabariyah ataupun golongan Jahmiyah. Ya? Dan juga menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa hamba itu tiada berkuasa secara mutlak melainkan dia tidak berkuasa secara mutlak atas perbuatannya dan tidak pula terpaksa secara mutlak. Ada perkaitan. Segala yang kita buat ni ada perkaitannya dengan Allah. Melainkan di tengah-tengah antara berkuasa dan terpaksa. Maka golongan ini telah mengambil suatu pendapat yang sangat baik, iaitu di tengah-tengah di antara dua perkara seperti mana diisyaratkan dalam Quran. Fa kharraja min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyarib. Ya, ahli sunnah ni mengeluarkan pendapat ya
Yaitu di antara kotoran dan darah yang berupa susu murni yang mudah ditelan disyaribin bagi orang yang meminumnya. Kan kita tengok dekat kantung susu lembu tu, kalau kita belah keluar susu ke keluar darah? Keluar darah. Tapi bila kita perah dia, keluar susu. Nah, pelik. Macam mana boleh keluar susu? Ya. Itu teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang paling selamat kita tak belah, tapi kita perah dia. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita belah hanya dapat darah dan daging. Tapi kalau kita perah kita akan dapat susu dan masih lagi mengekalkan kantung susu. Dapat faedah dia. Begitulah. Ya, kita tak boleh terlalu terlebih dan tak boleh terlalu terkurang pula. Dalam kita memperbincangkan masalah hamba ini. Usaha. 52. Apa tajuk 52 muka surat 143. Pendapat Hasan Al-Basri mengenai perbuatan-perbuatan hamba. Hasan Al-Basri ini juga digelar sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in. Ya. Seorang ulama, seorang tabi'in yang sangat mulia, ya, yang sangat dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dekat dengan keluarga Nabi. Dia kata Hasan Al-Basri ini adalah anak hambanya pada Ummu Salamah. Ya. Anak hambanya Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikayakan bahawa Hasan Al-Basri ditanya orang, apakah Allah itu memaksa hambanya? Beliau menjawab, Allah itu lebih adil daripada yang demikian itu. Kalau semua benda kita buat atas dasar keterpaksaan, mana keadilan Allah? Orang akan bertikai nanti. Sebab itu kadang orang kafir dia akan tanya, ya, orang kafir, terima kasih. Orang kafir dekat akhirat kenapa masuk neraka? Ya. Kenapa dia masuk neraka? Terpaksa ke dia jadi kafir? Ataupun telah dibagi pilihan kat dunia ni? Dibagi pilihan. Bahkan pernah dibagi hidayah oleh Allah. Ya. Mustahil lah kalau orang kafir dia kata, saya tak pernah pun dapat hidayah. Hidayah tu hari-hari lalu. Bukan hidayah tu nurul hidayah, bukan. Maksud hidayah tu apa-apa yang memberi petunjuk kepada dia, kepada Islam. Ya, dengar azan, nampak orang Islam lalu lalang pergi sembahyang, nampak orang Islam buat baik, itu pelajaran untuk orang kafir supaya dia menerima agama. Ya. Oh, tak boleh. Kita tetap dengan agama kita. Ya. Allah kata lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agama kau, agama aku, agama aku. Kan? Tegas, kan? Jadi bila ke akhirat, boleh tak mereka klaim Allah tak adil? Jawapannya tak boleh. Ya, tak boleh. Kan Allah dah bagi macam-macam petunjuk dah. Macam tuan-tuan lah, sekolah memandu. Belajar kan? Mula-mula belajar kitab lesen L. Punyalah macam-macam lambang kat dalam tu. Ada gambar lembu, gambar apa lagi, gambar tapir kan. Awas binatang liar, gambar monyet. Maknanya hati-hati jangan sampai terlanggar monyet. Itulah contoh dia. Tak cukup bagi buku, bagi pula cikgu. Cikgu kelas memandu kan. Drive sebelah kita, dia kata okey bagi signal masuk sepak. Belajarlah 3-4 kali. Akhirnya lulus dapat lesen. Betul tak? Dapat lesen. Tanya cik dapat lesen P. P tu maksud dia 2 tahun tu. Percubaan kan. Cuba dulu. Lulus ke tak lulus nanti. Ya. Bila bagi dah ajar kitab, hantar cikgu, ya, tiba-tiba jalan raya langgar juga lampu merah. Patut tak kena saman? Patutlah. Pasal ajar dah. Bukan tak ajar dia. Macam itulah kita. Datang dah kitab Al-Quran. Datang dah Nabi 1400 dulu. Datang dah. Tak cukup Nabi, Allah hantar ustaz-ustaz hantar. Bagi peringatan. Oi, ni tak boleh ni. Kita hidup dunia adalah syurga kita. Langgar. Bila kena saman, tu ke akhirat. Itu lah. Betul, di akhirat
Orang kafir tak boleh bertikai dengan keadilan Allah. Lalu orang itu bertanya kembali, apakah Allah menyerahkan kepada mereka? Maknanya, adakah Allah serah semua? Manusia ini hanya usaha dia sendiri saja? Kata Imam Hasan Basri, Allah lebih mulia dari yang demikian itu. Hebat jawapan Imam Hasan Basri. Kemudian beliau berkata, lau ajbarahum lama adzabahum. Ya, kalaulah Allah memaksa mereka, nescaya Allah tidak mengazab mereka. Walau fawwada ilaihim lama kana lil amr ma'nan. Ya. Dan kalaulah Allah menyerahkan kepada mereka semua, maknanya lama kana lil amri ma'nan. Nescaya ayat-ayat perintah Allah itu tak guna dah. Kalau kita ni semua perbuatan kita buat, maknanya ayat Quran yang Allah kata puasa, wahai orang beriman, puasalah, wahai orang beriman, berjihadlah, ada guna tak? Tak guna lah. Pasal kita boleh buat sendiri. Tapi Allah perintah itu maknanya menunjukkan ada apa? Kita nak buat atau tak buat. Menunjukkan tengah-tengah tu ada pilihan. Aku perintah dah puasa dulu. Kamu tak puasa. Aku perintah kamu sembahyang. Kamu tak nak sembahyang. Maka di situlah namanya keadilan Allah. Walakinnaha manzilatun bainal manzilataini walillahi fihi sirrun la ta'lam. Ya. Akan tetapi dia adalah satu tempat di antara dua tempat bagi Allah yang rahsia, yang kamu tidak la ta'lamu, kamu tidak mengetahui. Ya. Qala Sa'ad fi syarah al-aqaid, ya, 144 ke atas. Kata Imam Sa'ad dalam syarah aqaid, ya, wa hadzal ikhtiyaru la yumkinu ay yu'abbar anhu bi ibarah. Adapun ikhtiar pilihan bagi seorang hamba itu tidak mungkin dapat diibarahkan. Tak boleh nak digambarkan macam mana itu pilihan itu. Bali syakhs, bahkan, ya, melainkan seseorang itu yajidu baina harrakaha yadih idza harrakaha. Kita boleh rasa dia punya gerakan itu. Allah juga sebenarnya menggerakkan hati itu sebenarnya. Ya. Dia punya apa kita panggil itu, Allah tetap memberi kita pilihan. Sebab tu kita ni buat amal soleh tu nak mengukuhkan hati tu. Ya, supaya kita dapat kesentiasaan lorongan daripada Allah. Macam mana bahasa itu? Macam tu lah. Itu bahasa yang boleh diungkap itu saja. Ya. Dia rasa itu kita rasa. Orang lain tak boleh rasa. Setengah ulama kata rasa itu hakikat lah maksudnya. Rasa itu hakikat. Yang faham tu kita yang faham tu, Allah juga yang bagi. Tapi yang rasa faham tu kita. Yang rasa sakit tu kita. Sebab bahasa hakikat dia tak boleh diungkap, dia bahasa ketuhanan. Kalau orang ajar ilmu tasawuf tinggi, ajar begini, dia kata inilah ilmu hakikat. Itu tak betul. Itu makrifah saja. Makrifah ni ilmu yang boleh sampai juga dengan akal kita. Kemuncak di ulama syarah begini, oh ini dia, oh begitu, itu makrifah. Ya. Tetapi hakikat ni tak boleh ungkap. Sebab kalau ungkap boleh keluar daripada agama. Sebab dia bahasa Tuhan, bukan bahasa kita. Sebab makhluk ni tak mampu tampung bahasa tu. Contoh sebagai contoh, tuan-tuan sakit. Kawan pun datang ziarah, kawan tanya macam mana Ji sakit ni? Sakit. Ya. Macam mana sakit tu? Sakitlah kata. Orang yang tak sakit tak tahu macam mana sakit. Itulah bahasa las kita, sakit. Nanti kita sambung lagi. Okey, jadi nanti kita sambung. Habiskan sikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik. Sambung sikit lagi tadi dalam masalah ikhtiar, masalah pilihan bagi seorang hamba. Masalah ikhtiar hamba dalam hal perbuatannya adalah masalah yang sulit mengibaratkannya dengan satu ibarah yang terang dan jelas. Ya, jadi tak ada satu ayat yang mudah kita nak gambarkan. Ya, ayat yang mudah kita nak gambar macam manakah ikhtiar hamba itu. Melainkan kita memahami contoh-contoh yang telah diibaratkan oleh alim ulama kita. Dan semua ibarat mengenai hal itu tidak lepas daripada kesamaran dan kekaburan. Di antara ibarat yang masyhur mengenai hal ini adalah hal berkenaan ikhtiar tadi. Ta'alluqul qudrah bil maqdur la ala wajhi ta'thiri fihi. Hubungan antara qudrah, kekuasaan Allah bil maqdur dengan yang dikuasakan,
adalah la ala wajhi ta'thiri fihi, bukanlah secara taksir, memberi kesan padanya. Wa minal jaiz alaihi ta'ala irsalu jami'ir rusul, dan antara perkara yang jaiz bagi Allah, harus bagi Allah itu adalah mengutuskan jami'ir rusul, para rasul, fa irsaluhu ta'ala lahum, dan juga perutusan, ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka semua itu alaihi wassalatu wassalam bi fadlihi, adalah kerana keutamaannya. Allah Ta'ala nak menunjukkan kelebihan ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadi kekasih-kekasihnya. Ya. Allah ni wajib tak hantar Nabi dengan Rasul? Wajib tak? Apa hukumnya Allah hantar Nabi dan Rasul? Kenapa Allah tak hantar malaikat je? Kenapa Allah hantar Nabi Rasul? Hukumnya harus. Kalau Allah wajib menghantar Nabi Rasul, Allah terpaksa. Allah tak pernah terpaksa pun dengan hamba-Nya. Dia kena jelas. Ya. Tetapi Allah mengutuskan mereka itu bifadlih, kerana kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah nak pemudah kita. Kalau Allah hantar malaikat sebagai Rasul, macam mana kita nak contoh? Kan? Malaikat tak makan tak minum, jadi tak ada sunnah makan minum. Jenuh juga. Ya, kalau malaikat jadi Rasul, puasa je kita tak makan. Jadi rahmat Allah tu dihantarnya lah manusia. Bahkan bukan manusia biasa, manusia suci pula. Yang hidup macam manusia, tetapi jiwanya seperti malaikat. Itulah Nabi dan Rasul. La bi tariqil wujub, bukan sebab Allah wajib hantar, dia tidak. Ya. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan juga wajib dalam kepercayaan, i'tiqad kita ni, anna afdalal makhluk, sesungguhnya seafdal makhluk alal itlaq, dengan elok-elok, seutama-utama makhluk secara mutlak. Mana sepakat ulama kata dia Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita. Sebab tu Nabi tu wajib diagungkan. Dan tak akan orang mengagungkan Nabi tu jadi Tuhan, tak ada. Selawatlah banyak mana pun, Nabi tak akan jadi Tuhan. Tetap Nabi tu Nabi kita, utusan Allah yang paling mulia. Ya. Kadang-kadang dengar orang cakap, kenapa kita nak cerita pasal Nabi lebih-lebih, nak puji Nabi lebih-lebih, nanti jadi macam Nabi Isa, kata dia. Allah, kesian tengok orang cakap begitu. Kesian sungguh. Dia tak faham. Allah Ta'ala nak bagi kita mudah. Cinta Nabi itu dia akan bawa kepada cinta Allah. Dan Allah perintah kita ikut Nabi. Allah perintah kita cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'u. Kalau kamu kata kamu cinta Allah, ikut aku, kata Nabi. Kan? Ikut aku. Allah yang kata gitu. Ikut aku tu maknanya ikut kekasih aku. Ya, macam mana nak ikut kekasih aku? Cinta pada dia. Cinta dia dulu, baru kita akan ikut dia. Jadi alal itlaq, secara mutlaknya, seafdal makhluk itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi daripada martabatnya para malaikat. Ya, maka Allah dah menunjukkan ketinggian martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Dah bukti dah, sungguh tak ada makhluk lain yang boleh naik ke tempat yang paling tinggi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajma'in. Dan juga kelebihan pula Allah beri, ya, ke atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita bincang hari ini berkenaan dengan pilihan, adakah Allah itu jaiz, harus dilihat di akhirat, dan juga ikhtiar pada makhluk itu bagaimana. Okey. Kita buka soalan, silakan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Silakan. Apa dia? Ajaran sihak kan?
Macam mana? Kira golongan mana? Golongan tak betul lah. Okey. Itu dia pilih sendiri. Dia pilih sendiri. Kita sebut di sini golongan Mu'tazilah, Jabariyah ataupun Qadariyah tadi ataupun Jahmiyah tadi, itu berdasarkan perbahasan tentang usaha manusia. Ada pun orang yang memilih jalan yang salah itu, ya, pertama adalah kerana kelemahan ilmu mereka. Maknanya dia tak belajar betul-betul tauhid itu, sehingga mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Ya, mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, menganggap Nabi itu Tuhan, kata dia, kan? Ajaran Syiah dia. Jadi sebenarnya banyak lagi ciri-ciri sesat mereka tu. Cuma itu poin utama dia. Poin utama dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, adakah mereka tu ditakdirkan oleh Allah Taala begitu? Kerana mereka pilih benda salah, maka itulah jadi dia. Kamu pilih kerana kurang ilmu kamu, itu yang kamu tanggung. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah Taala. Itu tanggungjawab kita. Bukan kita kalau dia tak nak umat ni seorang pun masuk neraka, tak nak. Biar kasih sayang kita oleh umat ni macam Nabi. Kita semua kita nak selamat, walaupun tersesat jalan, tetap doakan, ya. Sahabat-sahabat kita, bukan orang lain pun, kan, orang kita juga. Orang kita juga, ya. Kita doakan Allah Taala bagi. Jadi perbuatan mereka tu kerana kekurangan ilmu mereka, kurang faham tentang tauhid, ya. Sebab tu tak boleh buat main-main. Ilmu akidah ni kena betul kukuhkan. Khususnya kita ni di akhir zaman. Belajarlah ilmu akidah, ya. Akidah tu diperkukuhkan. Kita tahu dah ujian-ujian yang mendatang ni adalah bukan ujian-ujian biasa, bahkan luar biasa. Ya, zaman kita ni tak tahulah zaman apa kita kata nak keluar Dajjal ni. Akidah itulah bekalnya. Ya. Kalau akidah kita tak kuat, sehingga ulama mengatakan apabila Dajjal telah keluar, maka bagaimana kepercayaan orang ketika itu, itulah kepercayaan dia. Kalau kita masih tak percaya, tak yakin Allah lagi keluar Dajjal, itulah kepercayaan kita akan bawa nanti. Itu masalahnya dah. Pasal dia keluar tu dah belum keluar pun dah ujian, fitnah dia, apalagi bila dia keluar. Dia akan gunakan segala macam bala tentera dia untuk menghasut dan menyesatkan manusia. Sebab tu paling utama adalah akidah saja. Ya, kalau kita kenal Allah, kita tahu tu datang daripada Allah, maka kita akan tenang. Sebab tahu tu Allah yang hantar. Ya. Tapi kalau dalam jiwa kita tak ada Allah, nak ke mana kita? Ya. Itulah. Itu masuk pembahasan tasawuf pula tu nanti. Kan? Jadi panjang pula. Ya. Jadi bagaimana kita nak meletakkan Allah Ta'ala dalam hati kita? Pertama, luruskan akal kita dulu dengan ilmu akidah. Isi dengan ilmu tasawuf jiwa kita. Dan beramallah syariat ni dengan ilmu fiqh yang kita belajar. InsyaAllah sempurna fardu ain. Itulah jihad kita. Itulah jihad kita paling besar. Melengkapkan ilmu fardu ain. Jangan pandang lekeh ilmu fardu ain. Ya. Memang kita diajar daripada dulu tu guru kita ajar fokus fardu ain. Baru kita ambil ilmu-ilmu lain yang sepatutnya. Okey, selesai. Ada lagi kan soalan? Ada? Tak ada ya? Tak ada insya-Allah. Jadi sekadar itu bulan depan kita masuk kepada perbahasan ulul azmi. Nabi ulul azmi. Baik, sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah hina, kekurangan diri saya sendiri, maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.